Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 17 Disember 2023 Desember 2023 bersama dengan 4 hari bulan 6 45. 1445 kita teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat fiqh yang terpilih. Tajuk kita Al-Hikayatus Saminatu Was-Sab'un Ba'dal Mi'ah, hikayat yang ke-178. Hikayat yang ke-178. Tajuk kitanya iaitu hukum wanita hamil kematian suami, ataupun dia panggil iddatul mutawaffa anha zawjuha. Iddah isteri kematian suami, berapa hari, berapa bulan, berapa tempoh, kita tengok. An Subai'ata bintil Harith al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Subai'ah, dia cerita tentang dia. Anha kanat tahta Sa'd bin Khawlah. Dia isteri kepada Sa'ad bin Khawlah, wa huwa fi Bani Amir bin Lu'ay. Nama kabilah Sa'ad. Wa kana mimman syahida Badran. Sa'ad ni radhiyallahu anhu, dia sempat menghadiri peperangan Badar. Fatufiya anha fi hajjatil wada' wa hiya hamil. Sa'ad ni mati di Mekah ketika hajjatul wada', sedang Subai'ah hamil. Falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi. Jadi tak lama selepas daripada kematian suami dia, ada beberapa riwayat lah. Ada kata 10 malam, ada kata 7, ada kata 8, ada kata yang paling ramainya, yang paling banyak kan arba'ina yauman, 40 hari. Yang pentingnya tak cukup tempoh habis iddah dia. Maknanya bermula daripada 10 hari. Dia pun melahirkan anak. An wada'at hamlaha ba'da wafati. Dia melahirkan anak. Apa jadi? Falamma ta'allat min nifasiha, apabila dia dah, orang panggil bersih dah daripada nifas, mungkin dalam masa 30 hari, 35 hari gitulah. Biasa Arab ni tak lama. Kita sini yang pakai 60 hari. Tapi mazhab dia tak, orang Arab asli pun dalam sekitar sebulan gitu ya. Habislah nifas. Ni baru cerita lebih detail lah. Kita ingat beberapa hari gitu. Rupanya panjang dah masa. Dia kata, falamma ta'allat min nifasi ay kharajat minhu wa tahurat. Mana habis dah nifas. Baru betul. Wa ta'afa jasaduha min alamil wad'i wan nifas. Dia pun rasa pulih dah lah. Tidak kata duduk berjalan sakit, beranak lagi dah. Tajammalat lil khuttab. Dia mulalah orang panggil berhias. Orang Kelantan kata mula jangok dah Subai'ah ni. Fadakhala alaiha Abu Sanabil bin Ba'kak. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak, seorang laki-laki dari Bani Abduddar. Dia tengok Subai'ah ni nampak macam jangok lah sikit, berhias. Sahabat-sahabat ni tak ada keni lutung. Saya tak kata kepada sahabat, tapi dia tajamul, maknanya pakai elok lah. Faqala laha mali araki mutajammilah. Kenapa saya tengok awak ni nampak macam berhias? La'allaki tarjinan nikah. Boleh jadi mu ni nak kahwin pula ni, nampak macam berhias ni. Innaki wallahi. Jadi kata di Abu Sanabi kata, awak wallahi ma anti binakihin hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa 'ashr. Mu tak boleh kahwin selagi tak cukup 4 bulan 10 hari.
Ni baru sebulan ataupun 2 bulan baru. Mana ada tempoh 2 bulan setengah lagi. Jadi bila dia kata macam itu, qalat Subai'atu, Subai'ah pun cakap, falamma qala li zalika jama'tu alayya thiyabi hina amsaitu. Jadi bila aku dengar fatwa dia kata 4 bulan 10 hari baru boleh kahwin, pada petangnya aku siap pakai pakaian ni orang panggil pakaian yang boleh keluar rumah lah, dengan hijabnya, dengan lengkap lah pakaian. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu an zalik. Aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya apakah hukum saya ni kematian suami dan sudah bersalin, dan anak pun dah, iyalah berapa hari dah ni, sebulan lebih dah ni, habis nifas dah. Fa aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli. Maka Nabi SAW telah menjelaskan kepada Subai'ah bahawa aku telah bebas daripada iddah setelah aku melahirkan anak. Wa amarani bitazawuji imbadali. Nabi kata kalau kamu nak kahwin, ada orang pinang, kahwinlah, tak ada halangan dah. Rawahu Muslim wal lafzu lahu. Jelaslah kepada kita, ini kisah Subai'ah, dia sendiri cerita tentang dia. Jadi menariklah. Kalau orang lain cerita mungkin tak lengkap. Dilalatul qisah, kisah ini menunjukkan kepada apa? Iddatul hamil wad'ul hamli. Iddah orang hamil itu melahirkan anak. Baik, minal mawdu'ati allati tusar, di antara tajuk isu yang kita nak bincang di sini, siapakah Subai'ah? Nama dia Subai'ah. Jarang ni nama Subai'ah ni. Kalau ada orang yang ada anak nak boleh cucu sehari dua ni, jangan lupa Subai'ah binti Al-Haris Al-Aslamiyah, sahabiyatun, seorang sahabat Nabi, isteri kepada Sa'ad bin Khawlah Al-Qurashi Al-Amiri. Suami dia Sa'ad meninggal di Mekah ketika dia sedang mengerjakan Hajjatul Wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas pada haji balik, Subai'ah telah melahirkan anak. Ulama berbeza tentang berapa hari. Ada kata 2 minggu, ada kata 40 hari, macam-macam riwayat. Yang pentingnya dia lahirkan anak tak cukup tempoh iddah al-wafa 4 bulan 10 hari. Itu yang pokok kita sekarang. Maka datang 2 orang pinang Subai'ah. Ni masalah kita ni. Mari 2 selalu. Kalau mari satu-satu kita kata senang nak fikir. Ni mari 2 orang. Ahaduhuma syabun, seorang pemuda, wal akharu syaikhun qurasyiyun Abu Sanabil. Seorang lagi orang agak berumur, orang Quraisy yang dikenali dengan nama Abu Sanabil. Subai'ah fa'atharat asyab. Subai'ah kata, aku nak muda lah pula, main orang tua banyak keren lah. Maka Syekh tadi, Abu Sanabil pun mari rumah dia, mari rumah Subai'ah. Bila dia dengar Subai'ah nak kahwin, dia kata apa? Dia apa kata? La tahilli ba'du. Mu baru 2 bulan. Kalau kita kata, anda kata 2 bulan, awak ni baru 2 bulan. Iddah kamu 4 bulan 10 hari. Macam mana mu nak menikah ni? Jadi dalam pengulah isu ni kata, sebab waktu tu keluarga Subai'ah tak ada. Jadi Abu Sanabil mengharapkan kalau tunggu 4 bulan dia ayah dia balik, boleh minta molek-molek. Jadi sempatlah lagi dia berunding orang tua nak minta Subai'ah ni. Kan? Maka Subai'ah seorang yang berani terus pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya masalah yang berlaku. Maka alhamdulillah Rasulullah kata, qad halalti mundu hina wada'ti. Bila mu beranak je, halal lah, tamaklah iddah. Jadi bereslah. Jadi mu boleh kahwin dengan siapa yang kamu nak. Nak hak muda ke nak tua, ikut awak, pilih salah seorang. Baiklah, itu je riwayat yang ada tentang Subai'ah. Tak panjang cerita. Kerana itu kata di seorang ulama nama dia Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia kata pandangan aku dengan berdasarkan hadis ini, walaupun beberapa ketika
perempuan itu melahirkan anak, maka tamatlah iddah dia, sudah tamat iddah dan dia berhak untuk kahwin walaupun masih lagi berdarah. Cuma suami dia jangan dekat lagi lah. Tunggu habis dia punya nifas. Tapi nak kahwin akad nikah boleh. Wallahu alam. Baik, adapun suami dia Sa'ad bin Khawlah daripada Bani Amir bin Lu'ay min anfusihim, daripada Bani Amir bin Lu'ay, mana daripada kabilah itu, mengikut sebahagian ulama. Ada kata halif, maknanya dia bukan kabilah asal tapi dia pergi bergabung. Yang pentingnya Sa'ad ni suami kepada Khawlah. Wa kana min muhajiratil Habasyah. Salah seorang daripada yang berhijrah ke Habasyah waktu belum hijrah dulu lagi. Dan dia sempat menghadiri peperangan Badar, meninggal pada Hajjatul Wada tahun yang ke-10. Warasalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata di Makkah. Maka Nabi kita sedih dengan kematian dia di Mekah. Sebab orang yang muhajirin, bila dia keluar ke Madinah, kalau dia balik mati di kampung dia, maka pahala hijrah dia tercancel pahala hijrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Nabi kita bila tengok Sa'ad mati di Mekah, Nabi berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabim. Ya Allah, luluskanlah pahala hijrah sahabat aku ni, janganlah dia pusing ke belakang dia punya pahala. Lakinnal ba'isu Sa'd bin Khawlah, yang sedihnya Sa'ad bin Khawlah, yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Nabi kita sedih kerana dia meninggal di Mekah, maknanya pahala hijrah dia terputus. Jadi hadis ini dalam As-Sahihaini. Jadi alhamdulillah, sesalah perbincangan kita tentang Sa'ad bin Khawlah. Maknanya waktu meninggalnya suami dia, Subai'ah telah mengandung di bulan terakhir, sama ada 8 bulan. Maknanya bulan-bulan yang terakhir nak bersalin dah. Tadilah khilaf tadi tentang berapa hari. Yang pentingnya tempoh belum cukup iddah 4 bulan 10 hari. Isu yang ketiga, Abu Sanabil. Siapa dia pula Abu Sanabil bin Ba'kak? Pelik nama dia ni. Abu As-Sanabil bin Ba'kak bin Amilah bin Abduddar Al-Qurashi Al-Abdari. Nama dia Habbah. Ada kata Hinnah. Macam-macam nama pelik. Yang pentingnya gelaran dia Abu Sanabil. Dia ni masuk Islam pada tahun pembukaan kota Mekah. Mana tahun 8. Sa'ad Khawlah mati tahun yang ke-10. Dekat sangat dah. Wahwa min muslimatil fathi, orang yang masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah. Dia sempat meriwayat hadis daripada Nabi SAW dan juga meriwayat daripadanya beberapa orang tabi'in. Dan namanya disebut dalam kitab Bukhari dan Muslim pada hadis Iddat Subai'ah Al-Aslamiyah. Jadi berkat dianya Subai'ah yang cerita, nasib baik dia pergi pinang Subai'ah, kalau tidak tak ada nama dia dalam hadis. Baiklah. Dan dia tinggal di Mekah sampai dia mati. Wa qala al-Bukhari, Bukhari kata la alam an wa'asha ba'da nabi. Aku tak tahu bagaimana kehidupan dia selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu jelah maklumat yang dia ada. Baiklah. Isu yang keempat, kita pergi kepada al-iddah. Kita selalu sebut iddah. Apa dia agak iddah ni? Iddah ni muddatun haddadah syar'u. Iddah ni suatu tempoh yang telah diputuskan oleh syarak bagi mana-mana perempuan yang diceraikan oleh suami. Tak kiralah sama ada suami dia cerai waktu dia hidup ataupun terpisah dengan suami setelah suami dia wafat. Dia dua lah. Dia panggil sama ada berpisah kerana kematian atau berpisah kerana perceraian. Jamak dia iddatun. Iddah ni sudah ada di zaman jahiliyah. Pokok jahiliyah ni ada juga iddah. Wa qad aqarraha al-Islam, dan telah dipersetujui oleh Islam. Islam menerima iddah. Wa hiya wajibatun syar'an, wajib. Jangan duk main-main. Mana ayat dia? Tuan-tuan tanda. Ayatnya yang telah kita baru je syarah. Ana banyak kali bila saya baca tajuk malam dengan tajuk pagi ada kesinambungan. Kebetulan
yang baik. Kita baru bincang bab iddah beberapa siri dah tentang iddah ni, iddatul wafah. Hari ni dapat pula cerita detail tentang Subayyah. Baru ni sebut namanya. Sekarang kita sebut sejarah dia. Kita kata alhamdulillah Allah Taala bantu kita untuk memberi kefahaman yang lebih kepada pembaca dan juga kepada pendengar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Manakah dalil dalam surah Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi orang perempuan biasa yang cerai kena beriddah 3 quru. 3 quru 3 kali suci. Ada kata 3 kali haid. Adapun orang yang mati suami, ayat surah Al-Baqarah ayat 334, walladzina yutawaffawna minkum mayazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Orang yang mati suami, dia kena apa? Dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Banyaklah cerita iddah ni, tuan-tuan boleh tengok balik dalam kuliah subuh kita yang berkaitan dengan iddah ini. Baiklah. Ataupun dalam hadis, dalam hadis Nabi sebut kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, i'taddi fi baiti Ummi Maktum. Pergi beriddah di rumah Ummi Maktum. Jadi panjang cerita dia. Baik. Al-hikmah. Apakah hikmah? Kenapa wanita yang berpisah itu kena ada iddah? Kenapa? Wal hikmatu fil iddah bid darajatil ula, asas yang utama sekali tujuan iddah ini untuk mengetahui bara'atul rahim minal hamli. Rahim wanita itu kosong daripada mengandungi anak kepada suami yang sudah mati ataupun suami yang telah diceraikan. Itu dia panggil apa? Yang pertama sekali, yang utama sekali. Sehingga tidak bercampur keturunan, sehingga orang lain tak siram pokok yang ditanam oleh orang lain. Kalau tidak bercampur nasab, air mani orang lain, bin orang lain, nanya. Maka itu yang pertama, yang utama sekali, kenapa ada iddah. Yang kedua, at-tahayyu an-nafsi lil mar'ah. Jadi bagi orang perempuan yang kematian suami, contohnya dalam isu tajuk kita ni, lain perasaan dia masih lagi teringat ke arwah, masih lagi lah, lepas pada ni nak bertukar rumah pula, daripada rumah ni pergi rumah lain, min jauh ila jauhin, daripada suasana kepada suasana yang lain. Kalau dulu mungkin suami dia tua, ni boleh hak muda pula, ataupun sebaliknya suami yang mati itu muda, akhir kali boleh orang tua yang pinang dia. Kita tahu itu jodoh masing-masing, nasib masing-masing. Jadi dalam masa 4 bulan, dalam masa 3 bulan dipanggil tahayyu an-nafs. Jadi perempuan tu buat persiapan mental dia untuk nak tukar channel daripada orang dulu pada orang baru. Mungkin hak dulu gemuk, hak ni kurus. Mungkin hak dulu putih, hak ni hitam. Macam-macam kemungkinan, dia panggil tahayyu an-nafsi. Baik. Hikmah yang ketiga, khasnya untuk kematian, mura'atu khawatir ahli zawji sabiq, untuk nak menjaga perasaan keluarga si mati. Yalah, mertua kita, besan kita, mertua kita, tok mertua kita, ipar-ipar kita, semuanya ada. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah yang kita baca semalam, wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa kebaikan yang Allah Ta'ala letakkan di antara kamu. Jadi orang ni baik mereka tok besan, tiba-tiba kata orang belum naik rumput, mek tok ni menikah lain dah. Baby kuah-kuah lagi. Jadi tunggu kejap. Allahu Akbar. Maka sebab itulah di antara sebab hikmah Allah SWT letakkan iddah kepada wanita yang bercerai, lebih-lebih lagi yang kematian suami. Cobalah puan. Dah jadi balu ni, sabar kejap. 4 bulan 10 hari bukannya lama. Dulu setahun telah dimansuhkan. Pagi tadi kita cerita telah dimasukkan dengan ayat iddah 4 bulan 10 hari. Baik. Isu yang keenam, wal iddatu takhtalifu bi ikhtilafil hal. Jadi iddah tu berbeza-beza mengikut kategori wanita. Kalau wanita ini sudah berumur,
ada haid, maka iddah dia salah satu quru, 3 kali suci. Ada setengah ulama fiqh dia kata quru dengan mana haid, 3 kali haid, 3 kali suci. Tapi kita pegang 3 kali suci. Kalau perempuan tak ada haid, mungkin budak kecil ataupun dia spesifik tak mari haid. Ada juga orang, anda dengar cerita muslimat kita ni ada yang tak ada haid langsung, tak pernah mari haid. Kerana umur kecil ataupun tak mari haid ataupun liki barisin menopause yang tak ada haid, maka iddah dia 3 bulan. Kira bulan, tak kira lagi haid. Iddah perempuan yang kematian suami yang bukan hamil iaitu 4 bulan 10 hari. Jadi kita, tapi kalau iddah orang hamil hatta tada'al hamlu, sehingga dia dia melahirkan anak. Alhamdulillah. Berapa dah kita? 4 dah. Yang kelima, wa illam yadkhul biha, kalau dia tak sempat, tak sempat nak bersama, sudah akad nikah, tengah duk berunding, kira-kira nak kenduri, tiba-tiba bercerai, la iddata laha, tak ada iddah. Tapi imma ta'anha walam yutalliqha, kalau dia mati, dia tak cerai tapi tak sempat bersama, tetap 4 bulan 10 hari. Dengar ni, ia ni ada saya tak sempat bersama lah dengan arwah ni, baru akad nikah, la arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari juga kena beriddah. Lish ihtiraman li ahli al-mayyit, kena menghormati mertua keluarga si mati, dan kita bersama dengan mereka merasai sedih, merasai kesedihan, wali annaha tarisahu. Ingat molek awak boleh pusaka daripada harta si mati. Takkanlah pusaka nak ambil, kesedihan tidak mahu dirasai. Allahu akbar. Harta pusaka kau nak raih, tapi kesedihan kamu tak mahu rasa. Ini satu kepincangan yang agak berat, yang tidak elok untuk kita ambil ataupun melakukannya. Baiklah. Itu satu masalah yang Adapun detail masalah kategori siapa tadi? Kategori orang yang ni saya dah sebut dah dalam tafsir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kembali ke kitab fiqh, dan ana dah syarah tajuk ni khas tentang perempuan yang dicerai, tentang iddah, tentang ihdad dalam kitab kita Al-Fiqhul Manhaji, walillahil hamdu wal minnah. Baik, isu yang ketujuh, muskilatul mustahadah. Muskilah perempuan mustahadah, perempuan yang selalu keluar darah. Kalau ada haid senang 3 kali suci, yang mustahadah macam mana? Jadi kita kena tengok macam mana iddah al-mustahadah, kaifa. Jadi orang ni pada peringkat awalnya stabil, dia punya haid dia stabil, jalan molek, tiba-tiba keluar darah dari kubul dia dan selalu keluar. Kita tahu haid ke tidak. Maka dalam kaedah fiqh dia panggil mustahadah, wanita yang sentiasa keluar darah. Jadi kita kena kembali kepada asal. Kalau kita tahu tempoh haid dia stabil, maka kira yang itulah. Jadi kita tengok 3 kali suci. Kalau tak tahu, au ayisatun, makna kita tak tahu dia orang ni tak ada haid dah ni, tapi keluar darah. Entah darah apa pula. Darah fasad dia panggil, darah fasad. Jadi yang ni kita cek dengan doktor. Doktor kata ini bukan darah haid lagu ni. Darah cair, tak bau busung, macam macam darah orang darah biasa gitulah. Maka fa'iddatuha salasatu asyhurin, dia kena beriddah 3 bulan ataupun 90 hari. 90 hari. Baiklah. Isu yang ke-8. Isu yang ke-8, amma man dukhila biha fi zawajin mashkuk. Orang yang telah berkahwin tapi perkahwinan dia diragui kesahihannya, dan dia sempat bersama dengan suami itu yang dia kahwin itu, sempat bersetubuh. Apa hukumnya? Seperti nikah mut'ah inda ahli sunnah. Jadi ada orang ni tak tahu, dia ingat ke okey yang nikah mut'ah. Syiah yang terima, ahli sunnah tak terima. Bila dia tahu, maka dia kena break. Tapi dia dah berlaku jima' dengan si suami dia tu.
Apa jadi? Ataupun zawaj tahlil, kahwin kambing hitam ataupun dia panggil Cina buta tu. Ini ini yang ada khilaf juga. Ataupun wujudu hurmatin, ataupun dia tersalah. Dia pergi menikah dengan adik-beradik susuan dia tak tahu. Lepas nikah dah banyak bulan dah, tiba-tiba datang mak susu. Budak ni mau nikah dua beradik ni, aku susukan kamu berdua. Sudah. Jadi semua nikah-nikah wati syubhat ini, fa'alal mar'atil iddatu, maka wajib kata perempuan kena beriddah. Jangan kata ni dah nikah tak sah, tak sah beriddah lah. Alah, sah kau tak sah, kamu tetap kena beriddah, sebab kita tak mau nanti dia pergi kahwin dengan orang lain, lepas tu tiba-tiba ada baby dalam perut, tak tahu, mari daripada suami yang tidak sah, itu bermasalah. Jadi para jemaah sekalian, kita kena tahulah, kita kena sedar, kita kena ingat, kita kena berhati-hati dalam masalah ini. Ini sekarang ni orang main-main tahu dengan iddah. Dia tipu. Kono-kononnya nak pergi menikah alik tak kira lah, alik mana negeri pun, saya malah sebut negara orang, marah ke orang sana pula kan. Tapi dia boleh tipu Pak Imam. Oleh kerana dia nak menikah ni, gila sangat nak menikah, tipu iddah, tipu dia punya haid, macam-macam. Kita kata itu perbuatan mungkar. Kalau dia kahwin juga, waktu dia masih lagi dalam iddah, nikahnya tak sah. Bila nikah tak sah, maka dia jadi zina, bukan lagi syubhat. Jangan tipu, cakap baik-baik. Sabarlah, takkanlah kata orang beberapa hari je lagi tak boleh sabar. Tapi kalau dah jahat juga, mana mau sabar? Tak menikah pun jadi macam nikah. Jadi kita kata ini cukup berbahaya kepada kita umat Islam, kena hati-hati dalam masalah ini. Az-zaniyah, yang ni panjang pula huraiannya, kita tak masuk campurlah di sini, bahaya. Baik. Yang ke-9, ini isu sakit hati. Dia panggil talaqul far. Talak apa? Talaqul far. Apa dia talaqul far? Talak seorang suami dekat dia nak mati. Dia ada bini muda. Dia pun takut bini muda ni ambil harta dia. Kesian ke bini tua dia yang sudah dia kahwin berpuluh tahun dah. Mek ni baru kahwin je. Lepas pula waktu dia sakit tak khidmat kepada dia. Nak khidmat mana? Mari takut. Ibu serigala, ibu singa ada kat sini. Mari berembah di hospital. Jadi dia pun sakit hati. Dia kata, biarlah, dah mu tak mau peduli dengan aku, dia pun cerai. Itu dia panggil talaqul far. Tulis, ini jarang dengar ni. Talaqul far. Alif lam fa alif ra ada syaddah. Al-far maknanya talaq yutalliquha fi maradil mauti huruban min tawrisiha. Dia cerai semata-mata kerana tak mau bagi pusaka kepada wanita tu. Biarlah, mu tak mau peduli dengan aku deh. Mu tak mau khidmat pada aku deh, mu tak sayang aku, tak mari ziarah, tak. Yang penting macam-macam perangai manusia ni. Maka faqad ikhtalafa ulama fi iddatiha. Maka ulama berbeza pandangan tentang apa kaedah dia. Iddah biasa sebab dia cerai sebelum dia mati. Kalau sudah mati tak boleh cerai dah. Ni dia cerai belum mati. Maknanya adakah dia balik kepada 3 kali kuruk, ataupun dia kena langsung kepada iddah apa? Iddatul wafah. Sebab dia dalam iddah tu. Faqad ikhtalafa ulama fi iddatiha. Ulama berbeza pandangan dalam masalah ini. Dia dua benda masalah. Sama ada dia kena iddah juga, dan dia boleh bersakar ke tidak. Sebab dia panggil naqidu qasdihi. Tujuan dia cerai itu kerana tak mau bagi bersakar. Maka ada kalanya para ulama mengatakan cerai dia tadi tak jadi sebab dia cerai kerana waktu dia sudah dalam keadaan sakit. Tapi kalau dia sudah nazak, tak boleh cerai dah. Waktu tu tak, orang tak peduli pun dengan dia dah. Dia nak cakap pun tak reti. Maka Imam Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullah dan Muhammad bin Hasan kata iddatuha atwalul ajalaini. Iddah dia kita tengok mana lebih lama. Jadi sama ada iddatut talaq 3 bulan 10 hari atau iddatul wafah atwal
3 bulan 10 hari tak apalah, memang maaf 3 kali kuruk pendek, 4 bulan 10 hari lebih panjang. Tapi kalau dia hamil, jadi yang pentingnya dia kata dia nak iddah tu atwalul iddah, 3 kali haid. Ataupun yang penting itu bagi Abu Hanifah. Ya Syafi'i anna iddataha ka'iddatil mutallaqah talaqan ba'inan. Jadi bagi mazhab Syafi'i, iddah dia macam orang kena cerai talak 3. Talak ba'in, talak kali yang ketiga. Apa dia? Jadi dia ikut kuruk lah. Ikut kuruk. Dia tak jadi itulah. Sebab apa? Talaqul ba'in fala tatahawwal ila iddatil wafa li'annahu la zawjiyyata bainahuma 'inda al-wafa. Jadi oleh kerana dia kalau talak ba'in habislah. Tak boleh nak masuk dah sebab dia memang dia putus dah dua tu. Tapi kalau talak raj'i, orang ni dia cerai talak raj'i. Dan dia bukan far, cerai sungguh. Sudah dia cerah, dia pun pening kepala, dia stres, dia macam-macam, bawa kereta, aksiden. Memang malu orang stres ni macam-macam. Maka bini dia tadi, yang dicerai tadi baru seminggu. Nah, atau sudah sebulan. Sebulan mana dia ada 2 bulan, 2 kali kuruk lagi. Dalam 2 bulan lah, sebulan setengah lagi dah. Nak habis ada, la. Tatahawwal ila minal haidi ilal ayyam. Maka orang ni dia kena pergi daripada 3 kali kuruk kepada 4 bulan 10 hari. Sebab iddatul raj'iyah masih lagi dalam ikatan suami isteri. Dia boleh duduk serumah lagi. Dia kena bagi lagi mut'ah, bagi makan minum lagi. Tetapi itu yang dikatakan iddat raj'i, mana dia kalau dia belum habis iddah suami tu mati, dia boleh pusaka lagi dan dia kena tukar transfer dia punya iddah 3 kuruk kepada 4 bulan 10 hari. Baiklah. Cuma beza lagi, bermula dari mana? Panjang pula kita ni. Bermula dari mana? Mana asas kepada iddah itu? Asal kepada iddah dikira dengan haid. Kecuali iddatul wafah 4 bulan 10 hari. Maka isanilah, kecuali yang berpindah daripada kuruk kepada ayam dengan sebab apa? Dengan sebab dia cerai, tak habis iddah lagi, bertukar, maka dia transfer balik 4 bulan 10 hari, sambung mula dia punya iddah tadi. Ada juga orang daripada ayam kepada haid. Ada juga. Mana orang ni asalnya 3 bulan iddah dia. Nah, lepas tu dia jadi iddah kepada kuruk. Macam mana dia punya contoh? Tengok. Wa'aksu zalik. In kana ta'tadu bil ayam, orang ni orang tak ada haid. Tak ada haid. Maka dia kena beriddah dengan 3 bulan, 90 hari. Tiba-tiba mari haid. Contohnya dia nikah dengan budak kecil. Belum ada haid lagi. Ataupun si wanita ni spesies dia tak ada haid. Ataupun dia umur kita kata umur 50 dah. Menopause dah dia. Pada perkiraan. Oleh kerana dia stres sangat, dicerai oleh suami, mari haid mula. Pergi hospital. Doktor mengesahkan bahawa darah ini haid. Tatahawwalu ila iddatil lati tahid, maka orang ni transfer balik daripada hari 90 hari kepada haid, iaitulah salah satu quru, 3 kali suci. Allahu akbar. Maka di antara isu yang berlaku zaman kita hari ni, macam zaman semasa ni, ana dapatlah beberapa maklumat daripada sahabat-sahabat kita. Dia kata orang ni, anak dia ni tak mari haid sebab rahim dia sekian-sekian, walaupun budak tu muda, sihat molek, boleh main sukan, boleh melompat, tapi oleh kerana dia tak ada haid, maka dia pergi kepada ayam, pergi pada hari. pergi kepada hari 9 bulan. Kalau mati 4 bulan 10 hari. Dan kalaulah tadilah tak ada haid, tiba-tiba mari haid, mungkin dia sebab hormon ke, akhir kali dia dia mari haid, maka dia tukar daripada hari kepada
dari hari ke mana, kepada quru. Jadi kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu ini di antara perbincangan ringkas tentang iddah wanita hamil yang kematian suami. Nah, ini kita kata alhamdulillah. Dalam Islam ni Allah Taala dah nyata kepada kita jelas-jelas. Tak ada benda yang tersembunyi, tak ada benda yang tidak diberi dimaklumkan. Cuma nasihat sajalah yang terakhir kepada muslimat khususnya, janganlah bermudah-mudah dalam masalah iddah. Jangan bermudah-mudah dalam masalah iddah. Kena jujur, kita bagi tahu ada haid, tak ada haid, ada hamil. Dan isu kematian suami ini satu lagi isu yang perlu diperjelaskan, yang perlu diberi perhatian, iaitulah masalah al-ihdad. 4 bulan 10 hari itu tempoh iddah. Satu lagi tempoh dia panggil ihdad, tempoh berkabung. Mana wanita ni tak boleh berhias, tak boleh jangok-jangok, pakai lecu, pakai bibir merah sini, keni lutung, pakaian dia pun nak pakai rantai, semuanya tidak dibenarkan. Kecuali seorang dalam rumah dia, lainlah maknanya. Jadi pantang larang ini perlu sangat. Dan isu yang agak kronik zaman kita ini, isu tak lekat duduk di rumah. Ini bahaya. Saya nak keluar ustaz pergi kerja, awak kena ambil cuti sebanyak mungkin yang boleh. Ambil cuti sebanyak mungkin yang dibenarkan oleh majikan. Kalau kerajaan benar berapa lama orang kematian suami? 4 bulan lah ambil. Saya puaslah duduk rumah. Tak boleh, ini syariat. Kecuali dipaksa. Contoh syarikat ni tak meraihkan syariat. Syarikat tak meraihkan syariat. Kita nak ambil cuti, dia tak bagi. Kalau kita tak pergi kerja, kita kena buang. Dah lah suami mati, kena buang kerja sini pula. Siapa nak tanggung awak? Nak harap ke wali-wali, pak saudara kepada anak-anak, jangan diharap. Maka pada ketika itulah kita kena sedar, kita kena keluar rumah untuk pergi bekerja dengan SOP patuh syariat, jaga syariat, jangan duduk bergaul bebas sana sini. Jangan. Jadi hati-hatilah. Orang-orang di pejabat pun, yang sepejabat dengan kita pun jangan duduk provokasi lah. Ni janda muda ni janda comel ni. Jadi kalau dia langgar juga, dia berdosa. Kita nak kata apa? Dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang Maha mengetahui dalam masalah dosa. Jadi jangan langgar, dan berhati-hatilah kita dengan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamatlah kita perbincangan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam sidi akan datang, hikayat yang ke-179 dalam sidi akan datang. Tadi baru saya dapat satu WhatsApp respon daripada pendengar tafsir kita. Dia kata sahabat dia sendiri, realiti, lepas pada seminggu suami mati, dia halau keluar oleh anak-anak tiri. Kebetulan dia bini baru lah. Kita kata itu satu kezaliman yang dibuat oleh anak-anak, tak menghormati bapa, tak hormat pada mak tiri. Mak tiri dia tu tak boleh kahwin sampai bila-bila, tak batal wuduk sampai ke akhir kiamat. Jadi tiba-tiba engkau halau dia pergi, nanya. Jadi ingat-ingatlah tuan-tuan, kita duduk atas dunia pun tak lama, buat zalim kepada orang, kita akan jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.